الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وبيتمم بخير وبعد. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini, dan ini sambungan kepada majlis bacaan Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi syarhi Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu, yang kita sambung daripada pengajian Ramadan yang lalu. Sekarang kita dah masuk pada hadis yang ke berapa hadis? Hadis yang ke-6, iaitu hadis berkenaan dengan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, dan masuk pada syarahan kalau bagi kitab cetakan Darul Minhaj pada muka surat 164, Az-Zunub Katin Man Waqa'a Fihi Qadha. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihima wa ulumi masyayikhina fid darain amin amin ya rabbal alamin. Dosa ini seperti at-tin, maksudnya seperti tanah. Man waqa'a fihi qadha, siapa yang terkena padanya maka dia akan tenggelam. Wa hukiya an Hisham, dihikayatkan daripada Sayyidina Hisham, annahu qala kuntu amshi khalf al-Ala. Daripada Sayyidina Hisham kata beliau, saya berjalan di belakang Al-Ala, yakni Al-Ala ibnu Ziyad Al-Adawi, dan Hisham di sini adalah Hisham ibnu Hassan Ar-Rawi. Fakana yatawaqqa at-tina, beliau sangat berjaga daripada terkena dengan tin, iaitu tanah. Fadafa'ahu insanun fawaqa'at rijlahu fit tin faqadahu. Jadi satu hari ada seorang menolak beliau, yakni Sayyidina Ala ibn Ziyad Al-Adawi, sehingga kakinya terkena dengan tanah dan qadahu. Qadha maksudnya dia macam apa ni, terlekatlah begitu. Falamma wasala ila al-bab qala ra'aita ya Hisham. Bila mana sampai di pintu, maka kata Sayyidina Ala kepada Hisham, adakah kamu melihat wahai Hisham apa yang berlaku? Qultu na'am, kata Sayyidina Hisham, ya saya melihat. Qala kadzalika al-mar'ul muslimu yatawaqqa adh-dhunuba, begitulah seorang muslim menjaga dirinya daripada dosa. Fa idza waqa'a fiha qadaha, ya, bila mana dia terkena dengan dosa tersebut, qadaha maksudnya akan terkena dengan kotoran yang ada pada dirinya pada ketika tersebut. Thumma inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mathala lima dzakarahu biqaulihi, dan Nabi kemudian setelah mengucapkan tentang berkenaan dengan syubuhat, dan juga waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram, kemudian Nabi memberikan misal dengan apa yang diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan baginda Nabi, karra'i ay huwa ay haluhu, karra'i ay huwa ay haluhu kahalir ra'i alladhi huwa hafizul hayawan yar'a mawashiyahu hawla, yani janiba al-hima ay al-makan al-mahmi, والمراد به موضع الكلأ الذي منع منه الغير أو منع منه الغير
wa tuw'ida man ra'a fihi. Tamam. Jadi orang yang berjaga daripada perkara yang syubhat adalah seperti seorang pengembala, ra'i ay hafizul hayawan, yar'a mawashiyahu hawla al-hima, yakni yang menjaga binatang belaannya hawla al-hima, iaitu di keliling tempat yang terjaga. Maksud hima di sini adalah mawdi'ul kala, iaitu tempat diletakkan binatang untuk meragut tumbuh-tumbuhan dan juga rumput-rumput di situ. Jadi dia menghalang daripada orang lain masuk. Wa tu'ida man ra'a fihi. Yushiku bi dhammil ya'i wa kasri shinil mu'jamah ay yusri'u wa yuqrabu an yarta'a bi fathil ya'i wat ta' wa fi nuskhatin yaqa'u. Yushiku ini cepat baginya. Yushik maknanya yasra atau yusri'u wa yuqrabu. Maksudnya dekat dan juga cepat baginya an yarta'a fihi ay al-mahmi an tadqulahu al-mashiyah wa ta'kula minhu. Wa wajhu hadha at-tamthil anna ar-ra'iya yajurruhu ra'iyuhu hawla al-hima ila wuqu'ihi fihi fayastahiqqu al-'iqab. Fakadhalika al-mukthiru min asy-syubuhat yanjuru ila fi'li al-haram fayastahiqqu al-'iqab bisababi dhalik atau fayastahiqqu al-'iqab bisababi dhalik. Jadi di sini diberikan bandingan ataupun tamthilan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbandingan yang disebut dalam hadis. Kalau kita baca hadis, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang terlibat dengan yang syubhat, maka dia terlibat dengan yang haram. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Jadi seperti seorang ra'i, yakni penjaga binatang yang menjaga binatangnya di tempat yang terlarang ataupun dekat sempadan kawasan yang dilarang. Yushiku an yarta'a fihi, dan dia bimbang takut nanti binatang tersebut akan cepat melangkah dan juga melangkaui tempat larangan tersebut. Itu disebut sini wa wajhu hadha tamthil anna ar-ra'iya yajurruhu ra'iyuhu hawla al-hima ila wuqu'ihi fihi. Jadi dia menjaga daripada masuknya binatang yang dia bela tadi ke dalam kawasan yang terlarang dan menyebabkan dia akan dikenakan dengan hukuman. Begitu jugalah dengan orang yang membanyakkan perkara syubhat, maka dia sebenarnya telah mempercepatkan dirinya untuk melakukan perkara yang haram, maka akan menyebabkan dia berhak untuk mendapatkan iqab ataupun siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala disebabkan perkara tadi. Jadi macam orang yang bela binatang pergi bela sebelah tempat yang dilarang, maka itu akan menyebabkan hampir binatang ataupun binatang yang dia bela tadi akan masuk ke dalam kawasan yang dilarang dan menyebabkan dia terkena dengan iqab. Ala hiya litanbih. Ala wa inna likulli malikin hima. Itu hadis. Ala hiya litanbih. Ala tadi huruf tanbih. Ata biha isyaratan ila anna ma ba'daha amrun yanbaghi at-tanbih yanbaghi at-tanbihu lah. Jadi ala datang dengan, kenapa Nabi sebut ala? Ala wa inna likulli malikin hima. Ini sebagai isyarat kepada yang datang setelah ala tadi adalah amrun yanbaghi at-tanbihu lah. Perkara yang sepatutnya diberikan perhatian. Wal jumlatu ba'daha ma'tufah ala muqaddarin ba'dah. Ay ala innal amra kama dhukira. Jadi jumlah ba'daha
Jadi jumlah yang setelah tersebut, iaitu tengok contoh, ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuhu wa inna himallah maharimuhu. Kemudian ala wa inna fil jasadi mudghah idza fasadat fasada jasadu kulluh wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Maka dia datang setelah itu apa dia? Ala innal amra kama dzukir. Maka perkara yang disebutkan ini adalah seperti mana yang telah aku sebutkan. Jadi ala ni litanbih, sebagai huruf tanbih, isyarat kepada yang disebutkan setelah perkataan ataupun kalimah ala tadi adalah sesuatu yang perlu diberikan perhatian. Ini uslub, uslub. Dan baginda Nabi SAW adalah Sayyidul Arab, dan Nabi yang menghidupkan kembali bahasa Sayyidina Ismail alaihissalam. Dan baginda Rasul SAW adalah orang yang paling fasih dalam ucapannya dengan lughatid dad. Maka ucapan yang diucapkan oleh Nabi ini diambil oleh para ahli lughah, dan semua orang-orang yang melihat dengan ucapan Nabi akan mengambil faedah daripada semua sudut. Bukan pada fiqh, bukan pada usulnya sahaja, tapi juga pada lughah dan juga pada semua apa yang diucapkan oleh baginda Rasul SAW. Wa inna likulli malikin bikasril lami min mulukil Arab. Malik maknanya adalah raja daripada raja-raja Arab. Malik maksudnya raja. Wa inna likulli malikin, dan adalah bagi setiap raja tersebut, himan, yatahajjaruhu li ra'i khaylihi aw ghairi dhalika min masalihih. Jadi di sini setiap raja dia ada kawasan larangannya, yang telah dia letakkan sempadan untuk menjaga kuda dan juga apa sahaja yang berkait dengan masalah dirinya dan juga masalah pemerintahannya. Wa yuqi'ul 'uqubata 'ala man daqalah, dan akan terkena dengan uqubah siapa yang masuk ke dalam kawasan larangan tersebut. Wa man ihtata li nafsihi la yaqrubu minhu khawfan min al-wuqu' fihi. Maka orang yang berjaga-jaga, dia tak akan menghampiri kawasan larangan tersebut. Kerana ni kawasan raja. Dah ada sempadannya. Ditulis hak milik sultan, hak milik raja. Maka pergi dekat dengan situ, kemudian dia termasuk dalam tu, maka akan menyebabkan dia terkena dengan hukuman. Dan ini misal kepada orang yang menghampiri sempadan yang telah diletakkan oleh Allah. Allah dah letakkan sempadannya. Sempadan itulah seperti bandingan dengan syubhat yang boleh menyebabkan orang tadi akan wuqu' fil haram, hampir masuk ke dalam tempat yang haram. Wa min dhalika ma hukiya anna Kulayban kana idza marra bi mar'an wa a'jabahu hamahu. Diceritakan bahawa Kulayb, bila mana dia berjalan di satu tempat yang mar'a, maksud kalak, ini kawasan tempat belaan binatang, seperti padang ragut yang besar tu, wa ajabahu, dan dia nak dengan perkara tersebut, dan dia suka dengan tempat tadi, hamahu, maka dia akan buat sempadan. Baik, macam mana sempadan yang diletakkan oleh Kulayb? Wa alamatu dhalika an ya'khudha jarwan fayaqta'u udhunahu wa dhanbah wa dhanabah wa yatrukuhu fi dhalika al-makani yanbahu. Fa idza sami'at al-'arab nabahahu tajannabat dhalika al-mar'a khawfan min husul al-'uqubati lahum. Jadi alamat ini kawasan yang dimiliki oleh Kulayb. Ini adalah malik min malikil Arab, raja daripada raja-raja Arab. Kalau dia suka dengan satu tempat, maka dia akan tanda kawasan tu dia punya. Macam mana dia tanda? Dia akan ambil seekor anjing,
jeruan, kemudian dia akan potong telinga anjing tadi dan juga ekor anjing tadi sebagai yang panggil petanda. Maka ditinggalkan anjing tadi di tempat tersebut dan anjing tadi akan sentiasa menyalak. Bila mana didengar oleh Arab menyalakkan anjing tersebut, maka mereka akan lari jauh daripada tempat salakan tadi kerana tahu ini adalah kawasannya Kulaib. Itu sebagai tanda. Kenapa? Kerana takut nanti kena uqubah. Maksudnya berdekat dengan kawasan anjing bunyi suara tadi. Kerana anjing menyalakkan jauh juga dengar suara dia. Maka sejauh itulah mereka akan jauh daripada bunyi salakan anjing tadi. Sebagai misal kata, mereka mengamalkan perkara tersebut dan Nabi SAW memberikan misal dengan apa yang dilihat oleh Arab sendiri pada ketika itu. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ay ma'asihi allati harramaha. Sesungguhnya kawasan larangannya Allah adalah yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah? Ay ma'asihi allati harramaha. Iaitu maksiat yang diharamkan oleh Allah. Faman dakhala himahu birtikabi syai'in minal ma'asi. Sesiapa yang masuk ke dalam kawasan larangan dengan melakukan sesuatu daripada maksiat tersebut, faqad istahaqqal 'uqubata. Maka dilayakkan baginya untuk mendapatkan uqubah ataupun siksaan atau perkara yang tidak baik. Wa man qarabahu yushiku an yaqa'a fihi. Sesiapa yang menghampiri kawasan tersebut pula dibimbangi dia akan masuk dengan cepat ke dalam tempat yang dilarang tersebut ataupun melakukan perkara yang dilarang tadi. Makna di sini orang yang wara' dia akan meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan dia juga akan meninggalkan perkara yang syubuhat. Kenapa? Karena dia menghampiri kepada yang haram. Faham? Fayanbaghi lil'aqil an yataba'ada 'anil muharramati kullat taba'udi. Ya. Jadi yataba'ad kullat taba'ud. Hendaklah seorang yang berakal menjauhkan daripada perkara yang haram dengan sungguh-sungguh menjauhkan perkara tersebut. Yani dengan sebenar-benar kejauhan. Wa an yaj'ala bainahu wa bainaha hajizan. Dan dijadikan di antara dia dengan perkara yang haram itu ada penghalang. Ada dinding. Khaufan minal wuqu'i fiha fatahullu alaihi al-uqubatu. Maka akan menyebabkan dia akan terkena dengan uqubah kalau kata dia terlibat dengan perkara haram tersebut. Jadi diletakkan dinding penghalang di antara dirinya dengan yang haram. Hukiya 'anil Junaid nafa'ana Allah Ta'ala bihi. Dikayatkan daripada Imam Junaid radhiyallahu ta'ala anhu annahu dakhala magharatan fi lailatin syatiyatin wa kana ma'ahu himarah fa akhrajaha min al-magharati wa qala magharah wa himarah wa lailah mattarah wa nafsun ammarah. Tamam. Magharah apa dia maksudnya magharah? Kamus dia magharah. Macam bilik ya. Magharah. Gua. Ya. Magharah kawasan gua. Jadi magharah biasanya adalah kahfun tabi'i. Ya, gua yang semula jadi. Jadi kalau kita lalu kawasan bukit, ada gua yang semula jadi dipanggil magharah. Satu hari Sayyidina Imam Junaid Al-Baghdadi ini Sayyidu Taifah. Apa kata beliau? Diceritakan bahawa beliau satu hari memasuki satu gua dalam malam yang gelap dan sejuk. Wa kana ma'ahu himarah. Dan bersama dengan beliau waktu itu adalah seekor himar betina. Fa akhrajaha min al-magharah. Sayyidina Al-Imam Junaid mengeluarkan himar tadi daripada gua tadi. Apa kata Sayyidina Imam Junaid? Magharatun wa himarah. Nah,
lailatun mattarah wa nafsun ammarah. Apa makna dia? Gua dan kemudian ada himar betina. Kemudian di malam yang mattarah, yang hujan turun dan kemudian sejuk, wa nafsun ammarah, dan ada nafsu yang jahat. Apa maknanya? Tak mau mengelakkan, nak mengelakkan daripada berlakunya perkara yang syubhat. Nah, bila ada himar betina dalam tu, takut nanti bimbang akan berlaku perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Bersetubuh dengan binatang. Kalau Imam Junaid yang merupakan wali min awliya illahi ta'ala pun berhati-hati dengan perkara tersebut, mengelakkan daripada perkara tadi, apatah lagi orang yang tidak terselamat daripada perkara tersebut. Berlaku no, kisah, perkara-perkara ni berlaku. Berlaku perkara macam ni. Ada seorang soleh, tapi dia tidak faqih. Dia tak kahwin. Dia ceritakan, dia tak kahwin. Dia bela seekor himar betina. Bila orang tanya kepada dia, kenapa tak kahwin? Dia tahu apa nak kahwin, dia kata ada himar betina. Apa dia maksud dia? Dan kalau dia nak puas nafsu dia akan bersetubuh dengan himar tu. Dengan himar betina tadi. Orang kata, kamu tak tahu ke benda tu haram? Menangis dia lepas tu. Kata dia, saya tak tahu kata benda tu haram. Menangis dia sungguh-sungguh. Rupanya dia tak tahu. Dia ingat boleh. Dah tak ada orang perempuan tak mau nak kahwin. Dengan binatang pun boleh lah. Buat dengan himar tu. Dia orang baik, orang soleh. Hanya bertaubat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Imam Junaid kata apa tadi? Magharatun wa himarah, wa lailatun mattarah, wa nafsun ammarah. Semua ni kena hati-hati. Maksudnya dia elakkan daripada perkara yang syubhat. Lepas tu para masyayikh, para ulama melarang kita untuk duduk dengan amrat. Dan diceritakan duduk dengan amrat lebih berat daripada duduk dengan perempuan anak dara. Duduk dalam satu bilik dengan amrat. Amrat iaitu anak muda yang orang panggil apa, yang wajahnya tidak berbulu. Kata muka jambu lah orang panggil. Ataupun budak-budak yang bawah umur. Dia duduk berduaan dengan dia. Benda tu sangat perlu berhati-hati. Kerana wukuk dengan haram dengan perkara tersebut sangat banyak berlaku dalam sejarah. Sebab tu dilarang oleh para ulama untuk duduk sedemikian. Ada madrasah-madrasah diasingkan pelajar yang di bawah umur tidak duduk dengan yang yang peringkat dah tinggi, umurnya dah besar dah dan sebagainya, kerana takut berlaku perkara-perkara yang diharamkan. Kerana nafsu ammarah ni suatu yang kalau kata dia tidak mampu untuk mengawal dia akan jadi syaitan. Tamam? Sebab tu man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Sebab tu al-Imam Ibn Wardi rahimahullahu taala dalam kitabnya tentang nasihat al-Imam Ibn Wardi, dinasihati antaranya adalah berkenaan dengan amrat. Berkenaan dengan amrat. Jadi kena hati-hati perkara tersebut. Baik. Wa hukiya anna Shibli radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Shibli dihikayatkan menceritakan dakhala marratan qarabatan fara'a fiha himarah. Fara'a fiha himaratan. Fasaha bi'a'la sawtihi ilhaquni fa inni akhafu an yanhada bisyaitan ay yasra'u ilayya. Tamam. Sayyidina Imam Shibli radhiyallahu anhu masuk satu hari ke dalam satu kawasan kharabah, kawasan yang dah runtuhan. Dan tiba-tiba masuk dan dia terlihat seekor himarah. Himar betina. Maka beliau menjerit dengan kuat mengatakan, ilhaquni, mari duduk dengan aku. Kalau ada orang di kawasan tersebut, mari duduk dengan aku sekali. Fa inni akhafu an yanhadha bi asy-syaitan. Aku bimbang syaitan akan datang menggoda aku untuk melakukan yang tidak baik dengan himarah ataupun himar betina. Dalam bahasa Arab juga dipanggil atan. Atan adalah himar betina. Keldai betina tu.
Allah Ta'ala alam. Kenapa Masyaikh memberi pesanan tentang perkara tersebut? Kita tak, bukan disebut di sini kata Imam Junaid dengan Imam Shibli teringin nak buat dengan binatang tadi. Tak, sebenarnya para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka nak beri teguran kepada orang ramai. Kalau semisal kami pun bimbang dengan perkara yang berkait dengan ammarah bisu' ni, apatah lagi kalian. Orang yang tidak melalui riyadah sufiyah, yang tidak melalui jalan tarbiyah sufi, maksudnya lebih bahaya daripada kami yang telah melalui jalan tersebut. Kalau kami pun berjaga dengan perkara tadi, kamu lebih utama. Itu maksud dia. Bukan nak kata saya pun teringin dengan khimar. Tak. Dan mereka nak bagi tahu kepada kita bahawa apa? Benda-benda yang macam ni jangan diambil ringan. Sebab tu ada orang bela anjing besar. Perempuan tak kahwin, bela anjing besar. Tujuan dia untuk apa? Setubuh dengan anjing. Dan ni setubuh dengan binatang ni dah jadi penyakit dalam umat. Setubuh dengan binatang. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab tu kena tak ada benda yang lain melainkan perlu untuk kita elakkan daripada tempat syubhat. Dan kalau duduk seorang-seorang, kita akan buat benda yang haram. Jangan duduk seorang-seorang. Keluar, duduk dengan orang ramai. Asyik duduk seorang-seorang je. Duduk dalam bilik seorang-seorang. Pegang handset pula kat tangan. Zaman lah lagi, zaman syaitan. Kemudian maksudnya elakkan daripada tempat-tempat yang boleh menyebabkan berlakunya fitnah dan juga boleh berlakunya perkara yang haram pada diri kita. Itu maksudnya. Jadi, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ala inna wa inna fil jasadi mudghatan. Mudghah nak i'rab apa ni? Mudghah. Hafiz. I'rab apa? Khabar inna, Hafiz. Baca elok-elok. Khabar inna, i'rab dia apa dia? Khabar inna. Cuba i'rab khabar inna. Khabar inna. Khabar inna mansub. Marfu', baik, marfu' ke tu? Habis tu? Siapa nak jawab? Ismu inna. Wa inna fil jasadi mudghatan. Ismu inna mansubun. Ay qit'atan atau qit'ata lahmin saghiratin. Ataupun saghirah tu adalah sifah kepada qit'ah. Qit'ata lahmin saghiratan biqadri ma yamdaghu. Jadi mudghah maksudnya pada satu qit'ah, satu cebisan daging sekadar gigitan kita. Sekadar kunyahan kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat bi fathil lam salahat. Tak baca saluhat, salahat. Ay bil imani wal ilmi wal irfan. Iaitu dengan iman, dengan ilm, dengan irfan, salahal jasadu kulluhu, ay bil ikhlasi fil a'mali lil malikid dayyan. Maksudnya kalau baiknya mudghah tadi, qit'atul lahmin saghirah tadi, kalau baiknya daging tersebut, iaitu baiklah seluruh anggotanya. Dengan apa? Kalau baik tadi baik dengan apa? Baik dengan iman, baik dengan ilmu, dengan irfan. Dan kalau maka akan baiklah seluruh anggota tersebut dengan apa? Dengan ikhlas dan amal kerana Malikid Dayyan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat fathis sin ay bil juhudi wal kufran. Kalau dia rosak dengan juhud dan kufran, yakni menolak daripada mengikuti jalan Allah, fasadal jasadu kulluhu ay bil fujuri wal isyan. Maka akan rosaklah seluruh tubuhnya dengan kejahatan dan isyan.
al-fujur biasanya terlibat dengan dosa kemaluan. Ala wahiyal qalb. Nah, dan adalah dia apa dia? Wahiyal qalb. Ala kan kita sebut huruf harfu tanbih. Jadi seolah bila wa ala wa inna fil jasadi mudghah. Nah, jadi kita Nabi nak beritahu, ni saya nak pesan kepada kamu. Dalam badan kamu ni ada satu cebisan daging yang kalau baik dia baiklah, kalau buruk dia buruklah. Ala wahiyal qalb. Ini yang saya nak pesan lagi. Apa dia benda tadi? Ianya adalah hatimu. Jantungmu maksudnya. Wa huwa mahallul aqli al-mumayyizi baina ad-darri wan-nafi'. Nah, al-mumayyizi, nah. Dia adalah akal yang mumayyiz baina ad-darri wan-nafi', yang dia akan membezakan antara yang baik dengan yang buruk, yang mudarat dan yang memberi manfaat. Maka al-qalb adalah mahallu al-aql. Nah, di sini al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu anhu pegang dengan pandangannya al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahawa mahallu al-aql huwa al-qalb. Nah, apa ni, mahal aql adalah al-qalb, bukan ad-dimagh. Seperti pandangan al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa al-aql mahalluhu al-qalb, ad-dimagh. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan tak, mahallul aqli al-qalb. Karena dalil dalam Quran, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka ada hati tapi tidak berfikir, tidak ada jantung tapi tidak berfikir dengannya. Maksudnya berfikir dengan apa? Fikir dengan jantung. Warada fil hadits syarif, dan dalam hadis yang mulia disebutkan oleh Nabi, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus iman hamba tersebut sehingga lurusnya hatinya. Jadi hati seorang tadi kena lurus, baru lurus imannya. Apa makna dia? Wa ma'na istiqamatihi kaunuhu mumtali'an min mahabbatillahi wa mahabbati ta'atihi wa karahati ma'siyatihi. Makna istiqamah, ini tidak akan istiqamah iman seorang hamba tadi sehinggalah istiqamah hatinya, iaitu hatinya dipenuhi dengan mahabbatillah, dengan cintakan Allah, cintakan taat kepada Allah dan membenci maksiat kepada Allah. Itu makna istiqamah pada qalb. Tamam? Wa qila, dan disebutkan, inna Luqmana kana 'abdan habasyiyah. Sayyidina Luqman adalah hamba Habsyi. Nah, fadafa'a ilaihi sayyiduhu syatan wa qala lah. Diberikan kepada Sayyidina Luqman oleh tuannya seekor kambing. Tuan dia bagi kambing kepada Sayyidina Luqman Al-Hakim, no? Wa qala lahu, dan dikatakan kepada Sayyidina Luqman, izbaha wa'tini bi atyaba mudghatayn minha. No? Tolong bawa kepada aku, kamu sembelihkan dia, yakni kambing ni, kemudian bawa kepada saya anggota yang terbaik daripada kambing ni. Fa atahu bil qalbi wal lisan. Maka Sayyidina Luqman setelah sembelih kambing tadi, dibawa kepada tuan dia apa dia? Dengan jantung dan juga lidah. Summa ba'da ayyamin dafa'a ilaihi syatan ukhra wa qala lah. Dan beberapa hari selepas itu tuan dia bagi lagi kambing lain pula. Suruh sembelih. Izbaha wa'tini bi akhbasi atau bi akhbasa mudghatayn minha. Bi akhbasa mudghatayn minha. Tolong bagi kepada saya akhbas mudghatain. Akhbasa ke akhbasi? Sebab apa? Ya. Betul? Dia mudhaf. Ustaz baca silap tadi. Nah. Wa'tini bi atyabi mudghataini minha. Wa'tini bi akhbasi mudghataini minha. Akhbasi, bukan akhbasa. Ya. Dia mudhaf. Fa'atahu bil qalbi wal lisan. Kemudian dibawa lagi, tuan dia suruh apa? Izbahha. Izbahha. Kenapa izbahha? Kenapa, Syadim? Fi'il amar mabni
as-sukun. Fa'atahu bil qalbi wal lisan, dibawanya dengan jantung dengan lidah juga. Bawa yang sama. Tuan dia suruh bawa mai pertama dengan yang terbaik. Yang kedua disuruh bawa dengan akhbas. Akhbas maksudnya yang paling buruk. Dibawa yang sama. Fasa'alahu an zalika, maka tuan dia tanya, kenapa buat macam ni? Kenapa kamu bawa yang sama kepada kedua-dua keadaan? Faqala, maka kata Sayyidina Luqman, huma atyabu syai'in idza taba wa akhbathu syai'in idza qabusa. Tamam? Jadi ini kedua-duanya adalah terbaik kalau kata dia baik, kedua-duanya. Wa akhbathu syai'in idza qabusa, dan kalau buruk kedua-duanya maka buruklah yang lain. Maksudnya anggota tubuh itu akan buruk kalau buruk kedua-duanya. Maksudnya perkara ini dilihat dengan dua perkara tersebut. Sama ada lidah ataupun dengan hati kita. Dan kadang lidah kita adalah sesuatu yang menunjukkan di dalam hati kita. Itu disebutkan oleh Akhtal. Apa kata dia? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Innal kalama la fil fuadi wa innama. Al-kalam fil fuadi wa innama ju'ila al-lisan 'ala al-fuadi dalila. Jadi lidah ni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil kepada fuad. Ni qalb kita. Kadang-kadang yang diucapkan oleh lidah kita, yang itulah dalam hati kita. Karena itu hati-hati, dan moga-moga Allah Ta'ala sentiasa menjaga dan memberikan kebaikan kepada kita semua. InsyaAllah esok kita sambung lagi. Tak habis lagi hadis ni. Syarahannya tak habis lagi. Ada 9 umurin biha salahul qalbi. Ada 9 perkara yang akan menyebabkan hati kita akan jadi baik. Dan athar aklil haram, kesan makan makanan yang haram dan sebagainya, nanti akan disebutkan pada hadis, pada perbicaraan esok pagi insya-Allah taala setelah subuh, macam waktu ni lah, lebih kurang dalam pukul 7:30 setiap hari, kecuali waktu yang kita akan maklumkan semula, kata tidak ada pengajian kerana mungkin kita keluar dan sebagainya. Nah, itu baru kita akan maklumkan semula. Tapi kalau kita ada di zawiyah ni, kita akan terus menjalankan majlis bacaan kitab ni berterusan setiap pagi. Kalau tidak ada aral melintang, setiap pagi kita akan laksanakan bacaan kitab ini. Dalam masa lebih kurang dalam setengah jam, 45 minit gitu je lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdalas salat أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما كالذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر غفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.